Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Saleh, saya Nurul Alena binti Abdullah. Nombor metrik KAD 21050709. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang prinsip dan faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Yang pertama iaitu pengenalan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk merancang kurikulum dan mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar di dalam pelbagai peringkat-peringkat perkembangan. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkaitan. Di samping itu, psikologi pertumbuhan dan perkembangan membolehkan guru memahami perkembangan konsep yang dicapai oleh kanak-kanak berbagai umur akan membolehkan guru merancang serta memilih bahan bacaan pada peringkat kesukaan yang paling sesuai. Selain itu, guru perlu mengetahui jenis-jenis minat yang mungkin dibentuk oleh kanak-kanak berbagai peringkat umur untuk memberi dorongan agar penyataan pelajar yang berkesan dapat dijayakan di dalam bilik darjah. Yang kedua iaitu arah tertentu, arah kepala ke kaki. Selain itu, arah kepala ke kaki yang disebutkan sebagai segalokandal yang dinamakan perubahan pelakuan pada struktur dan fungsi pada bahagian kepala terlebih dahulu, kemudian diikuti bahagian belakang badan. Kemudian, perkembangan berlaku di bahagian kaki. Contohnya, kanak-kanak mula mengawal diri melalui dari kepala, kemudian tangan dan seterusnya kaki. Yang kedua iaitu arah tengah ke tepi badan. Selain itu, arah ke tepi yang juga disebut sebagai promesodistal. Di samping itu, perkembangan berlaku secara mendatar iaitu dari arah tengah badan mengalar ke bahagian luar badan dan ke bahagian hujung anggota. Contohnya, bahagian lengan kanak-kanak berkembangan dahulu daripada bahagian telapak tangan dan bahagian tangan kaki berkembang dahulu daripada jari-jarinya. Yang ketiga adalah susul atau perkembangan adalah sama. Selain itu, perkembangan adalah menyeluruh mengikut proses perbezaan. Contohnya, bayi menangis apabila merasakan tidak selamat dan apabila meningkat ke peringkat lebih besar, ketakutan hanya pada situasi tertentu saja. Selain itu, pergerakan otot besar kepada otot yang lebih kecil, contohnya menggenggam objek besar hingga kecil dengan menggunakan jari jemari dengan koordinasi mata secara bertingkat dan berbeza mengikut keupayaannya. Yang ketiga iaitu perkembangan adalah menyeluruh. Selain itu, bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan kerana otot dan tulang belum matang. Di samping itu, emosi jangan berkelakuan. Yang ketiga iaitu perkembangan adalah menyeluruh. Selain itu, bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan kerana otot dan tulang belum matang. Di samping itu, emosi jangan berkelakuan secara menyeluruh, contohnya merasakan takut. Oleh itu, pergerakan bagi mengambil sesuatu benda hanya memerlukan jari sahaja. Perkembangan itu berlaku tanpa menggerakkan sebahagian besar badannya, dan emosi kanak-kanak juga berlaku secara menyeluruh. Seterusnya, perkembangan itu berlaku proses
perbezaan. Selepas proses perbezaan mencapai sesuatu peringkat ketentuan, juga proses penyatuan pula berlaku. Di samping itu, beberapa kemahiran yang terdapat, seseorang ada pemilihan dan gabungan beberapa tingkah laku yang menjadikan penggabungan yang baru. Yang kelima ialah perkembangan yang berterusan. Selain itu, perkembangan daripada seseorang berlaku secara berterusan. Ia bermula daripada pencambahan sehingga akhir hayat. Di samping itu, perkembangan ini berlaku pada kelambatan atau kecepatan yang berbeza-beza. Disebabkan perkembangan itu berterusan, apa yang berlaku pada satu peringkat mempengaruhi sahih kanak-kanak seterusnya. Seterusnya, perkembangan dan pertumbuhan jasmani pada peringkat awal, terutamanya pada peringkat kehamilan, pada menentukan sifat kanak-kanak sewaktu dewasa nanti. Selain itu, sekiranya berlaku kecacatan kecil pada peringkat awal kehamilan, kecacatan ini membesar selepas ia dewasa nanti. Yang keenam ialah kadar kecepatan perkembangan berbeza-beza. Yang pertama ialah kecepatan dalam proses perkembangan tidak pernah sama dengan anggota yang berlainan mempunyai kecepatan yang berlainan. Selain itu, kanak-kanak yang tinggi kecergasannya tetapi masih belum matang selalunya mempunyai perkembangan kecergasan yang mendahului peringkat kematangannya jasmani, kemasyarakatan dan emosi. Di samping itu, mereka selalu susah menyesuaikan diri dengan kanak yang sebaya dan juga kanak-kanak yang lebih tua. Yang keenam ialah perkembangan anggota badan saling mempengaruhi. Pertama, perkembangan dan pertumbuhan satu-satu anggota adalah berkaitan dengan mempengaruhi perubahan keseluruhan anggota. Selain itu, pertalian nyata didapati di antara kematangan jasmani dengan kematangan mental. Di samping itu, kesan daripada keadaan ini, kanak yang cepat matang berbeza dengan kanak-kanak yang lain sebaya tetapi lambat matang. Selain itu, berbeza ini bukan sahaja terdapat pada keadaan jasmani mereka tetapi juga daripada segi mental dan tingkah laku. Perkembangan itu adalah proses yang bersepadu melibatkan penyesuaian keseluruhan badan. Yang ke-8 ialah corak perkembangan adalah berbeza-beza. Setiap individu mempunyai corak perkembangan yang tersendiri. Tidak semua kanak-kanak sampai kepada titik perkembangan yang sama pada peringkat umur yang sama. Selain itu, perkembangan hidup seseorang bergantung kepada pewaris dalam alam sekeliling yang amat unik. Oleh itu, kecepatan perkembangan mungkin berbeza bagi kanak-kanak. Perkembangan ini adalah kekal. Lingkungan umum sampai itu, lingkungan umum akal bagi kanak-kanak cerdas, sederhana dan lembap juga menunjukkan kekekalan sebagai sifat jasmani. Perkembangan mental yang cepat akan berterusan secepatnya, sedangkan kanak-kanak yang cacat, otaknya tertinggal semakin jauh apabila dia semakin membesar. Di samping itu, kemajuan perkembangan kanak-kanak akan berkeadaan kekal dan ia bergerak maju atau berkembang mengikuti kecepatan yang dimulai. Setiap kanak-kanak mempunyai sifat kecepatan perkembangannya tersendiri, maka boleh berharap semua kanak-kanak itu mempunyai peringkat umur yang sama. Yang ke-9 ialah perkembangan adalah secara berperingkat. Selain itu, hidup manusia berperingkat-peringkat. Oleh itu, setiap
peringkat dapat dibezakan melalui sifat yang nyata bagi peringkat itu. Di samping itu, terdapat peringkat-peringkat ini tetapi garis-garis pembahagian tidak nyata bagi memisahkan di antara dengan yang lain. Ke-10 ialah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Yang pertama ialah baka, faktor keturunan atau faktor pembawaan yang diwarisi daripada sifat-sifat. Walau bagaimanapun, baka menghadkan pertumbuhan dan perkembangan, persekitaran boleh memaksimumkan potensi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Contohnya, ketinggian juga boleh mempengaruhi oleh pemakanan dan interaksi persekitaran seperti latihan fizikal dan intensif. Yang kedua ialah persekitaran, faktor yang datang dari luar diri individu, contohnya pranatal dan pranationality, permakanan keluarga, persekitaran sekolah dan mempengaruhi rakan sebaya. Selain itu, memain peranan yang penting dalam membentuk diri dan tingkah laku seseorang individu. Selain itu, faktor semula jadi dan pemumpuhan adalah sama penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang Akhir sekali, rumusan antara perkembangan kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Perkembangan ini juga perlu diatasi beberapa peringkat dan diatasi dengan sebaik yang mungkin sebelum ke peringkat yang seterusnya. Hal ini kerana peringkat seterusnya adalah semakin kompleks dan rumit. Dengan ini, pelbagai pihak perlu berganding bahu bagi memastikan perkembangan kanak-kanak ini mencapai yang optimum. Terutamanya orang yang paling rapat dengan kanak-kanak tersebut seperti ibu bapa dan anggota keluarga serta guru di sekolah. Pihak tersebut bolehlah mengaplikasikan prinsip dan faktor yang telah diwujudkan oleh beberapa orang pakar psikologi. Contohnya, prinsip dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pihak tersebut bolehlah mengaplikasikan prinsip dan faktor yang telah diwujudkan oleh beberapa orang pakar psikologi. Contohnya, prinsip dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa atau guru perlulah menunjukkan tingkah laku yang positif agar kanak-kanak yang melihat tindakan itu dapat mencontohi dan melakukan perkara yang positif juga. Oleh itu, yang demikian, prinsip dan faktor pertumbuhan juga perkembangan kanak-kanak berfungsi sebagai batu. Oleh itu, demikian, prinsip dan faktor pertumbuhan juga perkembangan kanak-kanak berfungsi sebagai batu loncatan kepada ibu bapa dan guru untuk memastikan kanak-kanak tersebut berjaya melepasi peringkat-peringkat yang telah dikenal pasti.